Buletin DD 6 Julai bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemurungan atau depresi diakui kesannya boleh membawa kemudaratan kepada individu tidak kira umur mahupun jantina. Namun ia boleh diatasi dengan mendapatkan nasihat daripada kaunselor atau pakar selain mengamalkan gaya hidup sihat. S. Kishore Retaran, remaja lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2020, berkongsi pengalamannya mengatasi masalah depresi yang dialami hampir setahun. Perasaan putus asa antara pendorong utama seseorang mula menunjukkan depresi. Terdapat pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada perasaan tersebut. Bagi Kishore Retaran, semuanya bermula pada hujung tahun 2019 ketika tahun pertama tingkatan 6. There was multiple reasons why I fell into depression. First, I would say this STPM was not something that I decided to do. I got 4A, 3B, 2C for my SPM, and then I had no options except STPM. So I had to accept this offer and go for it in order to continue my tertiary education. Next, I think I didn't have my own home to study because I'm staying in relatives' house. Another thing, I was in the process where I started to doubt myself. I was started doubting myself that why am I not enough in anything? It's why everything I start doing, why am I having no opportunities that I wanted? I'm having always a last option to go with, which was also my STPM. Tambahnya, kesan depresi menyebabkan dia menjauhkan diri dari keluarga dan rakan kerana enggan mengikuti nasihat diberikan. Selepas gagal dalam peperiksaan semester pertama STPM yang lalu, dia bertekad untuk mendapatkan bantuan. Menurut Kishore Retaran, langkah pertamanya adalah mendapatkan nasihat dari talian bantuan atau Befrienders. Selain itu, dia juga kembali melibatkan diri dalam sukan olahraga di sebuah kelab di Ipoh, Perak. It starts from small. It's small things also will make you will give a big impact in your life. Example, I was 66 kg last time when I was dealing with this mental health issue and all that. I was unfit. I couldn't even able to play badminton and all that. It's I feel very tired, so I was not active in sports or anything. So I was physically very unfit, and I had all the acne and all that. So my face structure was completely different. You can see a lot of acne and all that. So I felt like maybe I should start focusing myself and make myself better. Dia kembali mengambil peperiksaan ulangan dan berbangga berjaya meraih keputusan yang membanggakan. Kishore Retaran bertekad untuk mengatasi masalah depresinya dan bercita-cita ingin menjadi seorang peguam. Dia turut mengingatkan orang ramai supaya lebih peka terhadap orang di sekeliling mereka kerana depresi ini wujud dalam kalangan masyarakat. Jangan mudah percaya berita palsu yang disebarkan di laman sosial. Sebaliknya, ambil suntikan vaksin bagi melindungi diri daripada COVID-19. Itu saranan penerima vaksin remaja kepada golongan muda dan belia di negara ini. Nur Kamalia Syamsul Anwar, 18 tahun, antara remaja terawal menerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru. Kepada golongan remaja, nasihatnya supaya bijak menilai sesuatu berita yang diterima. Ini kerana dia percaya ada segelintir orang muda yang terpengaruh dengan dakwaan negatif yang disebarkan pihak tertentu mengenai vaksin COVID-19. Saya rasa agak lega lah sebab sebelum ni saya rasa macam tak akan dapat pun vaksin kan. Tapi Alhamdulillah lah hari ni dapat, and then tak sangka pula dia punya proses ni cepat dan laju. So, saya rasa tak patut ada yang takut untuk vaksin. Sebab vaksin ni function dia adalah untuk mempertahankan dan memperkuatkan imunisasi badan kita daripada vaksin. Daripada virus. So, saya nak mengajaklah semua generasi muda untuk sama-sama mendaftar untuk vaksinasi. Pendapat yang sama juga dikongsi Muhammad Rafiki Jamian. Masa tu daftar yang ramai-ramai untuk AZ tu. Daftar lepas tu dapat terus lah. Dia punya appointment dekat Mas Sejahtera. Lepas tu datang lah. Bila vaksin ni apa perasaan? Lega dah akhirnya dapat juga. Saya seru orang-orang muda untuk ambil vaksin dengan segera lah.
Jangan percaya kat berita-berita yang vaksin ni tak baik, tak bagus, sebab vaksin ni memang untuk kebaikan kita semua. Kita memang kita jangkakan penerima vaksin dari kalangan warga muda akan meningkat daripada 45%, lebih daripada 45% sehingga 27 Julai 2021 sehingga kita habis program untuk dos pertama, dan dos kedua kita insya-Allah akan bermula pada 9 Ogos 2021. Berdasarkan statistik, sehingga kini lebih 70,000 orang menerima dos pertama suntikan vaksin AstraZeneca di PPV Persada. Bagaimanapun, 3,000 penerima gagal hadir atas pelbagai faktor dan alasan. Di sebalik tumpuan kepada proses vaksinasi COVID-19, menjaga kebersihan masih antara kaedah terbaik mencegah penyakit. Atas sebab itu, mereka yang sudah divaksin jangan ambil mudah dan perlu konsisten menjaga kebersihan diri. Secara amnya, memakai pelitup muka antara kaedah yang amat digalakkan bagi mencegah serangan COVID-19. Menggunakan pelitup muka dapat menghindarkan kita daripada menghirup udara kotor. Justru ramai yang turut menggunakan pakaian perlindungan diri atau PPE sebagai kaedah pencegahan tambahan. Terbaru, kita disaran menggunakan 2 pelitup muka pada satu masa. Sekarang ni pakai mask kain. Boleh, tak ada masalah. Cuma dalam peratusan tu mungkin agak kurang lah kalau berbanding dengan yang pakai 3-ply. And sekarang pun ada, hari tu pun sempat ada viral yang DG pakai 2-ply 2 jenis mask. Satu boleh dipakai sebenarnya, apa tujuan dia untuk mengurangkan gap. Kalau kita panggil the percentage tu akan jadi lebih kurang lah kalau kita double up. Juga penting cara melupuskan pelitup muka. Mana mungkin alat yang tidak kita ketahui statusnya dibiarkan terdedah kepada anggota keluarga kita dengan mencampakkannya dalam tong sampah di dalam rumah. Tanggapan bahawa tiada kejadian buruk berlaku ekoran sikap kita tidak bermakna cara itu betul. Cara terbaik, setiap pelitup muka pakai buang yang sudah digunakan perlu dilipat dan diikat dengan tali getahnya. Masukkan ke dalam plastik dan ikat sekali lagi sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Untuk pelitup muka jenis pakai buang, pastikan ia dicuci setiap hari. Kita juga tidak sewajarnya berkira dalam soal penjagaan diri. Kita nak, the reason kenapa kita nak berjimat, kita sebenarnya kalau ikutkan kos nak masuk hospital lebih banyak. Itu satu. Kedua, kalau misalkan contoh nauzubillah kita kena virus COVID tu nak kena kuarantin 10 hari tu memang azab lah. So memang kalau nakkan, sekarang pun mask pun tak adalah mahal sangat kan. Ada yang harga dalam RM25 pun dah dapat berapa pieces, 50 pieces macam tu. So insyaAllah kalau misalkan kita tak berkira sangat bab yang mask ni, dan kita pun jaga juga yang all the SOP tu, dan insyaAllah lah. Jangan lupa untuk bersihkan diri khususnya selepas pulang dari kerja atau tempat sesak seperti pasar. Pastikan kediaman dan tandas sentiasa bersih. Ketika di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling. Jika semua pihak menjaga kebersihan, kawasan persekitaran juga akan menjadi lebih bersih. Menjaga kebersihan mesti dijadikan amalan. Meskipun jumlah yang perlu divaksinasi bukanlah ribuan orang pada satu-satu masa, demi memastikan semua rakyat di negara ini menerima vaksin COVID-19, petugas Kementerian Kesihatan sanggup merentasi sungai ke kawasan pedalaman. Pergerakan dari rumah ke rumah itu dianggap satu pengalaman istimewa. Dr. Sean Paul Wen, pegawai perubatan bertanggungjawab bagi program vaksin COVID-19 kebangsaan daerah Sebau Bintulu Sarawak, mengakui pengalaman merentas Sungai Jelalong dari Pekan Tubau menggunakan bot amat berharga.
Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak itu turut disertai Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon serta Jawatankuasa Bertindak Tubau Jelalong ke 3 rumah panjang masyarakat Iban dan Penan yang berada di jajaran sungai berkenaan. Untuk pergi ke rumah panjang menggunakan jalan sungai adalah lebih mudah berbanding jalan darat yang melalui jalan yang sangat teruk. Oleh itu, ia merupakan satu unique experience yang patut dirasai oleh semua petugas kesihatan. In a way, this is the least that we can do to the community here, providing vaccination for them to protect them. Tambah Dr. Sean yang juga Doktor Pakar Perubatan Keluarga di Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, masyarakat di pedalaman amat mengalu-alukan kehadiran PPV bergerak. Sangat bagus. Tiada yang menolak, malah mereka sangat menghargai dan mengharapkan program ini dapat diteruskan bagi memberi vaksin sepenuhnya kepada semua penduduk di kawasan Ulu Tubau. Sejumlah 114 dos pertama diberikan kepada penduduk rumah Joseph Gawing, rumah Resa Dungau dan rumah Ramli Udau, menjadikan penduduk divaksinasi setakat hari ini di kawasan Tubau Jelalong 1,421 orang. Malah macam tak percaya juga kan, sebab ingatkan esok, tiba pula awal sehari. Tapi okeylah, terima kasihlah sebab datang ke rumah kan. Kita orang tak payah nak pergi Tubau jauh kan. Lebih selamat, lepas tu kita dapat bagi tahu orang lain yang vaksin ni lebih selamat macam tu. Lebih lagi hari YB kita coba itu dengan menganjur hotel itu deh, ngagak hotel itu deh. Banyak. Besar terima kasih dah ngagai YB kita. PPV bergerak Klinik Kesihatan Tubau akan diteruskan sehingga 14 Julai bagi suntikan dos pertama. Bermula dengan sembang kosong, akhirnya hasrat sekumpulan anak muda yang prihatin dengan kesusahan hidup golongan memerlukan berhasil apabila mereka berjaya mengumpul wang dan mewujudkan tabung makanan di dataran Syahab Datuk Kumbar Alustar. Mereka yang terdiri daripada 16 sahabat berusia lingkungan 20-an hampir berputus asa kerana tiada sebarang pengalaman menguruskan bantuan selain kekangan modal yang pada mulanya hanya berjaya dikumpul daripada duit poket sendiri dan ahli keluarga. Namun berkat kesabaran, usaha murni mereka berjaya direalisasikan dan berjalan lancar. Masuk hari ketiga, sumbangan makanan dan keperluan harian tidak putus-putus diterima daripada individu lain di kawasan terbabit. Inisiatif ni bila kita kumpul duit, kita tontonglah seorang sikit lah. Kita tontong seorang sikit. Kita fikir macam mana cara nak bagi benda ni jadi. Dan lepas 48 jam tu alhamdulillah benda tu terjadi. Benda tu terjadi. Program sumbangan ini yang pada mulanya dirancang selama 2 hari, kini dilanjutkan sehingga 5 hari. Sasaran 150 individu yang memerlukan bantuan mendapat manfaatnya. Kawan abang atas sini dah dapat bantuan. Saya mai dah tadi ni, lepas subuh ni. Tunggu. Sampai ke 9 orang pergi lah kan. Lebih kurang, tu ambil duduk kedai lah. Tulis alamat pas semua, mai pula. Ambil, terima kasih lah kepada orang tuan-tuan semua begini. Dia tak tahu. Di rumah ada makanan. Makanan tu kadang-kadang ada kawan pentang. Ada. Dah ramai. Anak 7, cucu 21. Anak 7, cucu 21. Mak meninggal, saya bujang ni. Kita cuci rumah. Ya. Tak ada kerja lah? Tak langsung tak ada kerja, pasal majikan pun tak ambil kan. Dah berapa lama? Hampir 2 bulan ini ya. Semenjak lockdown ini tak. Gaji 1.200 macam itu. Sudah tak ada duit lah? Langsung tak ada duit. Kalian ada? Sikit-sikit ada lah. Tapi kalau untuk lebih-lebih memang tak ada. Satu rumah ada berapa orang? Satu rumah ada 3 orang. 3 orang. Radio Taiso itu rutin senaman yang diamalkan jutaan penduduk Jepun setiap hari. Senaman regangan amalan berdekad lamanya ini dilakukan di taman, sekolah dan pejabat selama 3 minit. Ia biasanya diiringi alunan muzik piano dengan kiraan 1, 2, 3, 4 yang turut disiarkan beberapa kali sehari di stesen radio dan televisyen tempatan.
Fenomena ini bermula pada 1920-an diinspirasikan daripada program kesihatan Radio Amerika Syarikat. Ia dikeudarakan di Radio Nasional Jepun pada 1928, seterusnya menjadi sebahagian daripada aktiviti harian rakyat negara itu. Kini kira-kira 27 juta orang melakukan radio Taiso, termasuk pelajar sekolah, pekerja pembinaan dan swasta. Seorang kru kabin syarikat penerbangan Japan Airlines mendedahkan dia bersama rakan-rakan sekerja mengamalkan radio Taiso hanya setahun sekali sebelum pandemik. Namun sejak Disember lalu, mereka kerap melakukannya menerusi Zoom. が多くなって孤独感を感じる人もいたと思うのですが、ラジオ体操をすることで1日1回顔を合わせることができるので、そういったことからも心身の健康のためにもラジオ体操を始めました。 Ada juga menyifatkan kehidupan mereka tidak lengkap tanpa radio Taiso. そうですね。やはりラジオ体操しないと、なんかちょっと気分が乗らなかったり、体がちょっとなまってたりするところも分かんなかったりするので、非常に大事だと思ってます。 Ketika ramai yang bekerja dari rumah pada tempoh pandemik ini, rutin senaman ini semakin menjadi keutamaan dan semakin popular dalam kalangan golongan muda. Sekumpulan lelaki mengambil bahagian dalam pertandingan menebas rumput di Kupres, Bosnia. Ramai tidak tahu pertandingan tradisional yang sudah lebih 250 tahun dianjurkan ini tersenarai sebagai salah satu warisan budaya UNESCO. Ia diadakan pada setiap bulan Julai dan menghimpunkan penebas rumput dari pelbagai wilayah dan komuniti di Bosnia. Peserta yang berpakaian tradisional perlu menebas kawasan rumput berkeluasan 350 meter persegi. Mereka dinilai berdasarkan masa, keluasan dan ketelitian tebasan serta kecantikan kawasan setelah ditebas. Pemenang dianugerahkan gelaran kos basah yang membawa reputasi khas. Tradisi ini diwarisi turun-temurun dengan peserta paling muda berusia 18 tahun. Ada yang bertanya kepada saya, Doktor, perlu tak saya untuk membeli alat pulse oximetry untuk mengukur ketepuan ataupun peratus oksigen dalam badan saya? Pada pandangan saya, ianya tidak menjadi satu keperluan kerana perkara ataupun alat ini memang ada dijual di pasaran, namun sekiranya anda tahu bagaimana cara untuk melihat simptom atau menilai diri anda sendiri sama ada anda berada dalam keadaan happy hypoxia ini, itu yang lebih penting berbanding dengan alat untuk mengukur oksigen itu sendiri. Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo mengekalkan 2 pembawa jalur gemilang pada upacara pembukaan ramai tamasya pada 23 Julai nanti. Peranan yang sebelum ini diberikan kepada pemanah kebangsaan Khairul Anwar Muhammad diambil alih oleh pemain perseorangan badminton Lee Zijia yang akan bergandingan dengan pemain beregu campuran Goh Liu Ying. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria yang memperusikan mesyuarat eksekutif ahli lembaga pengarah memberitahu perkara itu diberi pertimbangan selepas Khairul meminta agar dikecualikan kerana acaranya bermula pada hari perasmian. MOM bersetuju dengan pemilihan Zijia kerana pemain berusia 23 tahun itu antara atlet yang akan berada di Tokyo pada hari perasmian selain mewakili generasi atlet muda dan harapan untuk menyumbang pingat pada tamasya edisi 32 itu nanti. Memang saya pun agak terkejut sebab saya pun tak sangka saya boleh dipilih untuk ambil flag ini nanti di Olimpik lagi, di satu pentas yang macam ni besar lagi. So memang bagi saya ini satu honor, and of course ini pun satu boost untuk saya untuk ke Olimpik nanti, satu semangat yang besar. On confident also, sangat satu confident yang besar untuk saya nanti untuk compete di Olimpik. So hopefully everything goes well. Mengakhiri buletin didik, sebuah restoran di Paris menggunakan robot untuk penyediaan pizza kepada pelanggan. Teknologi itu juga adalah yang pertama di dunia. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.